تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى nyata sin hamasin thumma istawa إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Ya, Assalamualaikum. Ni yang kita boleh perhati dalam bacaan kita. Nah, masalah dengung, masalah pana, pasti kita kena maklum. Nah, wa basyiril ladzina amanu. Tu panggil mad badal, iaitu dua harakat. Badal ni asal daripada amanu. Dua ekor hamzah, satu hamzah hidup, satu hamzah lagi sakin. Nah, jadi orang Arab ni dia tak baca ya wa basyiril ladzina amanu. Nah, ya amanu. Lalu tu dinamakan mad badal kerana ia tukarkan hamzah yang kedua jadi maddan. Hamzah yang kedua jadi huruf mad. Amanu jadi amanu. Itu orang mad badal. Nah. Nu mad tabi'i dah atau mad asli dua harakat. Wa 'amilus salihat wa 'amilus sini huruf sad dipanggil huruf safir. Nah. Sa baca dengan mad dua harakat. Salihah ha pun baca dengan mad dua harakat. Anna tiap-tiap nun ada sabdu, nama dia wajibul gunnah, mana wajib dibaca kadang. Jadi masalah sabdu, sabdu ni dia ada dua bahagi. Bahagian pertama duduk di atas nun dan mim. Yang kedua sabdu duduk di atas lain pada mim dan nun. Jadi kedua-dua tempat ni bedanya. Jadi kalau sabdu duduk di atas mim dengan nun, ni pasti kena wajib dengung. Berapa harakat kadarnya? Dua harakat. Anna, inna, thumma, lamma. Itu qadar dengung dua harakat, mim sabdu dan nun sabdu. Adapun sabdu kalau lain daripada mim dan nun, ni kena baca kuat sikit. Kena tekan suara kita. Misalnya wabasyiri. Kalau wabasyiril ladzi berarti kita tak masukkan sabdu. Sabdu ni digantikan satu huruf. Wabasyiri. Kalau dia tanu anna janna, tu dengung gunnah. Jannatin tajri tinta ikhfa. Maka kita dengung. Jadi ikhfa ni dengungnya
tebal nipis mengikut huruf. Nah, mengikut huruf selepasnya, kalau huruf tu tebal, kita dengung tinggi. Kalau huruf tu nipis, kita dengung nipis. Huruf tebal ada 5 huruf, iaitu Sad, Dad, Ta, Za, lepas tu Qaf. Ini huruf tebal. Nah, tu. Jadi, ya. Lahum ja. Itu hukum izhar syafawi. Nah, lahum biasa mim sukun dan nun sukun, jadi dia tu ada gunnah panggil. Tapi gunnah hanya satu harakat saja. Kalau lebih pada tu jadi kelain lah. Nah. Tu. Dia dengung sikit. Itu dengung tu panggil sifat mim. Sifat mim dan nun ni biasa dia ada dengung. Hanya sikit saja satu harakat. Alif putus kan lahum. Ada. Nah. Anna lahum tu. Ada sikit je. Nah. Kalau banyak silap pula. Jadi ke hukum lain pula. Kalau anna lahum tu jadi hukum lain pula. Nah, hanya ada sikit saja. Nah, dengun mim. Nah. Jannatin tajri tinta. Ni tanwin bertemu dengan huruf ta, hukum ikhfa, maka dengung dia tak berapa tinggi. Nah, yang tinggi sana seperti yang saya royak, iaitu 5 huruf tadi. Nah. Min tahtihal anhar. Nun sakinah bertemu dengan huruf ha, iaitu izhar halqi. Nah. Pernah perhati tak dalam Quran yang kita dah baca ni, masalah nun sukun dan mim sukun ada berapa bahagi nun? Biasa perhati tak? Dalam baris yang kedua, cuba tengok perhati. Nun sukun ada berapa rupa? Ada 2 rupa. 2 rupa. Yang pertamanya kalimah lain-lain. Lepas tu? Yang keduanya jadi satu dalam satu kalimah. Anhar satu kalimah. Ya. Lepas tu cuba kita tengok di tajri min dengan anhar. Sama tak dua tu? Jadi tajri min tajri tu, nun sukun ada tanda tak? Tak ada dah. Mari yang anhar tah nun sukun ada tanda. Apa makna ni? Mana tak ada tanda tu kena masuk, dengung masuk, serta masuk. Ada teguhan betul. Kalau nun tak ada, nun sukun tak ada alamat dia tu, mana kena baca dengung. Kalau nun sukun ada tanda alamat, tak boleh dengung. Mana tak dengung. Ni kita perhati dah. Pernah perhati tak? Banyak yang saya dah tanya baca Quran, tak saya perhati. Berayan sungguh. Oh ni nun mati juga tapi tak ada alamat. Oh ni nun sukun tapi ada. Ni panggil kita mengaji cemeh, kena kata hak ni tak boleh dengung, hak ni kena dengung. So yang kedua, baris tanwin. Tanwin ni gapo baris tanwin? Baris 2. Gapo tiap baris 2? Fathatain, kasratain, dhammatain. Ni panggil tanwin. Dia baca tanwin. Pasal 2 baris. Jadi kalau kita perhati baris tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain tak sama juga. Contohnya
jannatin ta. Tengok kasratain sama dah tak sama dah kan? Jadi selisih gitu. Nah, pergi lagi. Min thamaratin rizqa. Nah, tak sama juga. Nah. Mutasyabiha. Tak sama juga. Nah. Lepas tu mari baris gusuk dah. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Tengok sini. Kasratan juga. Baris dua di bawah. Sama tak? Dia tulis sama. Tak ada selisih dah. Apa maknanya? Sini no ayat kata kalau fathatain sama, kasratain sama, dhammatain ni plus 9 panggil balik itu tak boleh baca dulu. Tak baca dulu. Kalau fathatain tak sama ya selisih, kasratain pun selisih, lepas tu dhammatain dia panggil sebab waw dua ekor tu. Lepas tu kena dengung. Misalnya fiha azwajum mutahharatun wa tu dhammatain wa dua ekor tu. Dan dhammatain ada juga. Jadi ni plus 9 panggil. Mana ni contoh satu. Tak ada ni. Gini mukanne sikit. Klik gini mukanne, temu tak mukanne. Di baris sebelum akhir di bawah. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin wa mata'un ila dengan mustaqarrun tu sama-sama dhammatain. Dhammatain pertama waru ekor. Dhammatain yang kedua balik perut seekor waw seekor. Tu boleh kita beza dalam baca kalau kita tak panggil tak tahu hukum boleh guna dah. Panggil baca cemil. Saya kata kalau kita mu dhammatain lagu ni baca dengung. Kalau dhammatain tak serupa tu, tak dengung. Tu dia ni. Ni salah satu yang kita boleh perhati dalam baca Quran. Dulu kita pernah perhati tak? Kita baca semata. Dengung pasal baca. Saya pun baru tahu, baru perhati. Tengok ni. Dia mau buat ni, nak bagi kita ni mudah. Mudah cek. Nun sukun po supa, mim sukun po supa. Ada dua. Nun sukun ada tanda, nun sukun tak ada tanda. Begitu juga tanwin. Tanwin tulis saya tak sama, tanwin tulis saya sama. Itu adalah boleh kita perhati dalam baca. Apabila kita ngaji tajwid ni memang kita sudah tahu hukum-hukumnya, kita boleh baca dengan betul. Tapi kalau kita awal-awal permulaan kita tak tahu. Ada tu boleh kita cemil dengan cara ni. Ya ada juga dia surat tak ada beza. Ada. Tu kalau kita pegang ni bertemu surat tu. Ni sebab tu dah saya doa semua ikutlah apa-apa saja kena berilmu. Kalau tak ada ilmu malahan nak baca tak boleh. Boleh kita. Ni satu ilmu. Bila kita ini panggil cara kita nak cemil. Kemudian kita nak tahu lebih lagi, kita belajar, kita tahu dah. Kata ni hukum gani. Tak apa, tak ada barang pun tak apa. Kita boleh baca. Tu. Ada mau tanya
Dia mau tanya nu. Cak tu cak ni kita pasal sahabat surat yang tak suka. Cak ni temu surat ni ya bos cak lain pula hukum tu lah. Ya. Kena wicerak hukum, kena hukum. Nah. Sampai ada hak tu Ya. Kita perhati mek wak kira boleh. Ya. Nah. Kalau tak tahu hukum sih. Tak tahu hukum tak boleh. Nah. Hak tu panggil cara nak cemeh, cara dengan mudah-mudah dulu. Kan mana kita mendalami waktu kau tambahlah. Boleh tahu banyak cara. Dan kita tahu banyak cara, seni. Orang tanya di segi ni pun kita ada maklumat. Dia bertanya di segi ni pun kita ada maklumat. Nah. Ya. Di mana? Tiada. Ya nak ambil huruf-huruf lepas ada tu, nak ayat tu dengung tiada tu. Nipis tebal tengok huruf selepas. Huruf gapo nak ambil huruf tu? Nah. Tak ada tak hal lagi. Dengung ni goleknya bak dengung yang ke hidung. Nah. Tiada tu. Dia nak ke hidung dulu. Kalau tu kita tak dah. Dia tak sama. Cara bunyi dengung tak beza. Nah. Tu. Ustaz ayat huruf tebal 5 ekor tu. Sad, dad, dha, qaf. Lepas tu huruf kha dengan ra tu yang tak tebal Ya. Ya tu tinggi. tinggi ni. Ya. Nah. Tebal. Qaf, kalau qaf huruf qaf ni tepat dianya duduk di humi lidah. Sebab tu bila kita nak dengung qaf, kita ambil naik. Nah. Qaf. Dengung tu naik dah. Jadi tinggi. Huruf qaf ni. Sambil tanya gini, kita dengung nak make kha tu asal tak tikah dengan qaf tu. Ya. Tak tikah bak yang berkerak dekat tu kan. Ya. InsyaAllah kita sambung semula pula sikit sebanyak satu safha apa yang kita dapat dalam satu muka tepat panggil titik tambih perhatian kita sebut wallahu alam. Tu wa tu panggil wa jamu. Alif panggil alif fariqah. Jadi mat. Alif dalam Quran kita jumpa, kalau jumpa alif ke waw ke ya ke, kalau ada tanda bulat maknanya ada seperti tak ada, mana tak baca. Tengok ni amanu nu tu dia ada alif pasti ada bulat, maknanya alif tu selalu cara dengan dia kita pergi panggil pada waw huruf mad. Gana? Ya. Dengan panggil atau nomak lu dah. Tu waw jamak tu dengan huruf mad sama. Boleh panggil. Wallahu alam. Ya. Gana. Quranul Majid ini cara alamat dia ni lebih banyak pada Quran Karim. Patut hendaknya Quranul Majid. Rayah Majid. Saya ni tak baca mana Majid. Banyak sejak kecil baca Sam Uthmani selalu.
Majid ni ya banyak part-part dia tak sama. Lepas tu cara kita nak baca pun kena belajarlah sama. Majid kena reti kaedah cara Majid. Uthmani cara rasa Uthmani kena kaedah dia. Sebab tu kalau kita pergi baca Quran Majid, pergi baca Quran Karim, payah. Alamat dia cara dia tu tak sama. Adapun orang hafal tak ada masalah. Kita orang belajar ni kedua-dua ni kena reti kaedah tu. Kalau main baca hak ni reti hak Quran Majid, Quran Karim, dibaca Majid tak ada masalah mana. Tu. Wallahu a'lam. Ada kita pergi pula sikit tajwid. Muka sebelah. Empat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah masih berikan peluang lagi untuk kita sama-sama dapat masuk di dalam majlis yang mana tidak ada majlis sebesar-besar majlis menuntut ilmu, lebih-lebih lagi kita mempelajari Al-Quran. Kita sudah bicara dah masalah adab nak baca Quran, sama ada adab qalbiyah dan juga adab zahiriyah. Di antaranya adab zahiriyah, kita kena bersihkan tubuh badan, suci daripada najis dan hadas, kena berwudu, kena menghadap kiblat. Lepas tu setelah mana kita selesai baca a'udzubillah dan baca bismillah, ini dipanggil adab mula-mula. Kemudian